Katil dengan media punya jarak tu taklah jauh mana pun. Dalam 3 langkah macam tu dah sampai. And part sinilah yang first time saya sendiri rasa nak menangis tau. Sebab apa tau? Sebab saya rasa takut sangat tau. Tiba-tiba, pop! Black out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Okey, diharapkan anda semua pada hari ini siap-siap belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan National Service ataupun PLKN, macam itulah. Kali ni kita ada dua kisah. Satu kisah daripada pendengar daripada Singapura dan satu kisah dekat Ipoh aja kisah dia. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Baiklah, okey. Macam yang KSM katakan tadi, untuk kisah yang pertama ni, KSM nak ceritakan tentang kisah kem askar di Ipoh sana. Okey, kita mulakan dengan cerita dia. Okey, nama saya Ira macam tu. Saya nak sharekan kat korang semua ni satu pengalaman yang takkan saya lupakan sampai bila-bila. Cerita ni masa saya tingkatan 3 macam tu. Waktu tu dia masih lagi bersekolah lah Jadi, saya ni telah dipilih sekolah untuk mewakili kadet sekolah saya ni untuk pergi ke satu kemah ni. Kadet PKBM. PKBM tu Persatuan Kadet Bersatu Malaysia. Ada askar jugalah yang ni Siapa yang sekolah dia ni ada PKBM, dia tahulah apa tu PKBM, macam mana dia punya apa benda tujuan dia nak buat macam mana apa semua kan. Baiklah, macam ni lah. Masa ni saya ni wakil part RAMD daripada Tapah tau. Peringkat daerah. Okay, hebat juga ni dia orang buat dekat Ipoh punya camp lah macam tu. Jadi saya kena pergi dalam seminggu kat sana tu macam tu. So first day tu saya dah sampai sana. Saya dengan tim saya ni kenalah berkawat dekat dataran tu biasalah. Kiri kanan kiri macam tu lah agaknya macam askar biasa buat tu kan. Okey, lupa nak beritahu dia kata, kita orang gerak daripada Tapah ni sampai ke Ipoh ni waktu tu dah petang tau masa tu. Dan kita orang settle kawat apa semua, lapor diri apa bagai semua. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat-sangat lebat tau. Dan dengan angin kuat dia macam-macam lah. Memang teruk jugalah nampak gaya kan. So masa dekat dataran kawat tu ada banyak tim tau. Jadi seluruh Perak ada. Daripada sekolah-sekolah seluruh Perak ni semua datang ataupun bertumpu dekat situ. Jadinya akibat daripada hujan yang lebat sangat tu, kita orang tak dapatlah nak lari naik truk askar tu. Dan kita orang cadang nak balik ke kuartus tempat kami ditempatkan lah Tak sempat nak buat apa-apa pun. Sarjan suruh kita orang masuk dekat blok yang berhampiran dekat situ je. Blok tu blok kelas ACT, kelas X macam tu lah Tapi korang boleh bayangkan tak dia punya hujan lebat tu sampaikan dalam kelas pun kena tau. Kena tempias juga walaupun dah masuk ke dalam kelas tu. Dan tim saya ni gabungan daripada 3 sekolah tau. Tapi saya tak nak lah mention apa sekolah nama dia kan. Biarlah tu satu rahsia. So nak dijadikan cerita, masa hujan lebat atau plus ribut Taufan ni sekali kan, memang kita orang ni basah kuyup. Memang basah habis lah. Terpaksalah redha je kan. Tiba-tiba adalah seorang member saya
saya ni kan. Tapi dia ni kira pangkat senior lah masa ni senior saya tu dia tingkatan 5 dan saya ni kan tingkatan 3. Tapi budak yang tingkatan 5 ni dia lagi kecil daripada saya, badan dia kecil je. Saya boleh pula jenis yang memang keturunan baka besar, jadinya saya memang besar tinggi orang dia kan. Dan nama dia ni kita letaklah nama dia ni N lah Si N ni tengah-tengah hujan ribut ni pula lah, kau tu nak kencing lah bagai kan. Aduh kan. So saya pun waktu tu minta lah izin daripada sarjan ni yang jaga kita orang waktu tu lah. Cakap kita orang nak pergi ke toilet. Dan sarjan cakap lah, even seorang pun nak pergi ke toilet, semua budak perempuan ni ataupun semua sekali ni kena follow sekali. Macam ada sesuatu pula kat situ kan, macam fishy juga. So lepas tu kita orang ni macam rombongan lah, beramai-ramai pergi ke tandas. Sampai dekat toilet tu saya ni macam pelik tau. Toilet dia buruk macam langsung tak pernah digunakan. Malap je suasana kat dalam tu, lampu pun tak ada. Dengan hujan yang lebat tadi, Masya Allah, seram juga nak masuk kan. Bersambunglah pula dengan guru bagai, dengan kilat macam-macam, membuatkan kita orang yang ada ni ramai-ramai dalam toilet ni mostlynya dah terjerit-jerit ketakutan dia lah. Perempuan kan. Yang si N ni dah takut sangat tau kata. Dia peluk saya, memang peluk kau-kau N ni dia punya tinggi tu papa Razali saya je. Dia buat saya ni macam kakak angkat dia je kata dia. Macam tu lah. Tapi masalahnya dekat sini, si N ni dah lah peluk saya. Saya ni pun penakut juga kan. Tapi saya ni acah-acah kental lah kan. Yelah, kita kan budak-budak kadet kan, tak nak lah tunjuk yang diri kita ni lemah, lembik kan. Okey. Masalahnya tadi N ni peluk saya ni sambil nangis-nangis tau. Yang saya ni sudah berhad pula lah perempuan ni kan, nangis-nangis pula kan. Takkan hujan pun sampai nak menangis kan. Macam dah ni kan. Dia punya nangis ataupun si N ni punya menangis tu memang tak boleh buat bincang je lah. Macam bukan main-main tau. Dia punya air mata habis basah baju saya waktu tu. So dalam keadaan yang cuak ni, saya cubalah orang kata konon-konon macam pujuk-pujuk dia lah. N dah lah N, tak payahlah nangis, biasalah tu hujan kan. Tapi dia tak nak berhenti nangis menangis kan. Dan tiba-tiba badan si N ni terus macam dia peluk saya kan. Saya terasa tau panas badan dia macam tu kan. Lepas tu badan dia ni macam lemah tau, macam tiba-tiba macam nak terkulai, macam nak pingsan macam tu. Dan saya pun apa lagi waktu tu teruslah pergi cari cikgu sekolah yang ada kan, cikgu sekolah saya lah, cikgu yang bertanggungjawab lah, kena follow kita orang kat camp ni lah. So ada 2 orang lah cikgu tu, seorang lelaki dan seorang cikgu perempuan. Tapi yang bawa kereta sendiri ni masa ni cikgu lelaki ni je yang bawa kereta. So saya ni pun teruslah pergi dekat cikgu lelaki ni, beritahulah kat cikgu lelaki ni macam mana keadaan ni. Dah nampak macam lain macam cikgu si N ni kan. So cikgu pun teruslah tanya dekat sarjan yang bertugas kat situ, kat mana klinik askar yang boleh kita orang pergi untuk nak cek si N ni okey ke tak okey kan. Dah macam lain macam, tengoknya badan pun panas yang amat waktu tu tau. Jadinya sarjan pun beritahu lah, adalah klinik tu dekat, tapi bukan kat dalam tau, bukan kat tempat yang kita orang tengah buat kawat ni sekarang ni. Klinik tu tak adalah jauh sangat daripada tempat kita orang, tapi bukan dalam kawasan kita orang sekarang ni. Dia dalam 0.5 km macam tu lah. So cikgu tu pun sebab dah keadaan dah macam, saya tengok si N ni dah macam teruk sangat, cikgu ni pun gegas lah start kereta apa lagi, dah jom. Saya ni pun terpaksa lah jadi mak sanggup kata dia. Kenapa? Sebab kena temankan cikgu ni bawa si N ni pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan. Yang si N ni pun korang bayangkan dia ni langsung tak nak lepaskan tangan dia ni daripada peluk saya tau. Dan saya waktu tu dah rasa seram sejuk dah. Masa tu memang dah macam rasa dah gemar-gemar dah rasa dia. Sebabnya kita tak tahulah si N ni kenapa. Saya tak tahu si N ni kenapa, kena sampuk ke kenapa kan. Waktu tu cuaca dah lah gelap, dah hampir ke malam kan waktu tu kan. So si N ni menangis tau, menangis tak berhenti-henti tau. Dah puas lah saya pujuk macam-macam, saya pujuk tak berjaya-jaya juga tau. Yang si ni langsung tak berhenti. Dan sampainya lah kita orang ni dekat klinik, teruslah saya bawa si N ni, saya papahlah si N ni, bawa masuk jumpa doktor. Dalam bilik doktor tu adalah 2 katil pasien yang kosong kat situ. Doktor tu suruh si N ni baringlah kat salah satu katil yang ada kat situ. Masa doktor ni check N ni, doktor cakap tak ada apa-apa pun. Maybe si N ni terkejut kot pasal tak biasa dekat sini kan. Mungkin first time, tapi bukan first time kan, sebab dia sini. Lagipun ni kadet, mesti dah lama baru boleh dipilih oleh sekolah kan, betul tak? So
saya pun rasa lega lah sebab dah dengar doktor kata si N ni okey kan. Okey lah. So saya pun lega dalam hati saya tak adalah rasa macam, sebab fikiran saya tadi tu si N ni dah kena rasuk ke apa benda kan. So tapi tak adalah pula dia ni meracau ke apa benda. Alhamdulillah tak ada apa-apa pun. Bila doktor cakap macam tu, alhamdulillah sangat kan. So dia ni cuma menangis je lah si N ni, tak berhenti-henti. Itu yang jadi masalah dia. So bila lepas doktor ni dah cek, dah habis semua cek si N ni, saya pun bangun lah, duduk dekat atas katil tu tau. Tapi yang saya perasan si N ni still macam, dia macam pelik juga tau, masih berkelakuan pelik tau. Mata dia waktu tu kan dipandang bawah je tau, kepala dia tunduk je. And masa ni hujan guru ni still tak stop, masih lagi lebat gitu tau. Dan masa si doktor ni tinggalkan si N ni dekat katil seorang-seorang ni, si doktor tu pergilah ke meja tulis dia ni untuk nak tulis lah ubat apa yang nak diambil ke apa, budak ni sakit apa, dah buat rekod macam tu lah Katil dengan meja punya jarak tu taklah jauh mana pun, dalam 3 langkah macam tu dah sampai. And part sini lah yang first time saya sendiri rasa nak menangis tau. Sebab apa tau? Sebab saya rasa takut sangat tau. Tiba-tiba pop, black out. Satu bangunan tu gelap tau. Dah lah, saya ni pun jenis penakut juga daripada tadi kan. Saya ni memberanikan diri je. Tiba-tiba black out, hilang lah keberanian yang saya berlakon tadi. Sampai kan saya rasa nak je saya peluk cikgu saya tu waktu tu. Tapi yelah, cikgu tu cikgu lelaki kan, takkan saya nak peluk. Si doktor ni pun dah tentulah lelaki. Bayangkanlah perasaan saya waktu tu, takut dia macam mana. Ya Allah, memanglah dalam keadaan dah kita daripada tadi diunsurkan apa tu dengan si N ni macam nak kena sampuk, tak kena sampuk kan, dengan keadaan hujan lebat tiba-tiba kena black out, memang mau tak melatah je kan. So masa tengah gelap gelita ni lah, masa ni lah saya pakai handphone Nokia torchlight saya tu, saya pun beranikan diri saya buka torchlight dekat handphone saya ni. Dan saya tak tahulah kenapa orang yang first saya suluh gunakan handphone saya tu ialah si N. Yalah, mungkin lah nak cek si N tu keadaan macam mana, okey ke tak okey kan. Masa saya suluh si N ni lah, yang saya tak tahulah nak describe macam mana saya nampak tau, ada lembaga hitam yang besar tau, tapi muka dia tak ada, kosong macam tu, bertinggik dekat belakang N tu. Tapi tak lama lepas tu saya suluh tu, tiba-tiba dalam 2 saat macam tu lampu terpasang balik semula. Alhamdulillah, Allah je yang tahu perasaan saya waktu tu macam mana. Masa terpasang lampu tu dah, Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat dah. Tapi saya ni orang kata jenis bukan yang jenis suka bercerita kat orang tau. Jadi saya tak cerita pun apa yang saya nampak ni pada sesiapa, pada cikgu ke, pada doktor tu ke, pada kawan-kawan saya ke, saya tak cerita langsung tau. Sebab yelah, satu, of course lah, saya tak nak buat tim saya takut lah. Jadi benda elok kita nak buat camp, tiba-tiba bila saya cerita macam ni, dah camp tu tak boleh nak berhenti. Memang sepanjang camp kita kena hadap kan. Dah semua datang dengan perasaan takut lah, tak syok kan. So saya pun tak cerita dengan siapa. So saya pun decide lah simpan cerita ni sampai habis camp tau. Tadinya lah bila masa dah settle semua apa benda dekat klinik tu, cikgu pun ajak lah, jomlah kita balik lah, kata cikgu kan. Dan masa dalam kereta tu kita nak pergi tadi, saya elok je biar si N ni peluk saya tau. Tapi bila masa nak balik ni, sumpah saya cakap, kata dia, punyalah jauh saya jarakkan diri daripada N ni. Dan si N ni waktu pun diam je tau. Dia dah tak ada macam tadi. Dia tadi waktu datang dia sibuk peluk saya kan. Waktu balik ni si N duduk dekat ujung sebelah sana, duduk diam je tau, pandang bawah. Dan saya pun dah tengok N macam tu, saya pun duduk lagi jauh lah, kata dia kan. Langsung tak nak bersembang dah. So dalam hati saya, ya Allah, cepatlah sampai ke quarters ni kan. Tersiksa dah saya waktu ni kat sini kan. Tak lama tu kita orang pun sampailah ke quarters. Jadi quarters ni 4 tingkat. Tapi yang pelik je, tak berpenghuni tau. Korang bayangkan seram tadi tak habis lagi, dapat lagi seram baru. Dah masuk lagi cerita baru punya seram kan. Dah lah orang kata tak berpenghuni. Malangnya sekolah saya dapat rumah paling atas sekali, tingkat 4. Lift dah lah tak ada. Yang ada kat situ cuma tangga je. Tangga pun punyalah usang kan. Quarter saya tu ada elektrik, Alhamdulillah. Tapi peliknya lampu dekat tangga tu tak dibenarkan buka. Saya pun orang kata bila dah sampai kat quarter tu, saya pun gagahkan hatilah, cekalkan diri saya ni, berbekalkan sisa-sisa orang kata keberanian yang ada ni. Saya naiklah sampai kat tingkat 4 dengan si N ni. Bila dengan si N macam tu tadi kan, senyap je kan.
Seram juga. Dan masa kita orang balik ni dah malam tau. Dah gelap macam tu, dah pukul 8 lebih tau. Bayangkan naik tangga tu tanpa lampu. Seram ni. Sampai je lah kami dekat rumah ni, masuk lega hati saya. Nampaklah kawan-kawan kat sekolah saya ni, kawan-kawan budak-budak sekolah saya ni, ramai-ramai kat dalam dorm macam tu kan. Kembalilah saya tersenyum kan. Orang kata gembira balik join camp ni lah. Tapi keadaan rumah tu memang teruk sangat-sangat. Lantai ni kotor gila tau. Kita orang duduk kat dalam rumah tu memang tak boleh kalau buka slipper. Kalau buka slipper, kaki kau dah macam berarang lah, dah macam kaki orang bersawah, memang hitam habis. Yang saya ni pun baru sampai kat sini, tawaf lah orang kata rumah ni, ataupun hostel, ataupun tempat yang kita orang nak tinggal lah. Rumah tu memang besar kata dia. Ada satu bilik tu siap ada tub mandi lagi, bathtub kan. Memang canggih kan. Rumah tu tak rosak apa pun semuanya elok. Tapi saya pelik, kenapa tak ada penghuni kat situ? Tak adakah sekarang yang dah kahwin ke, ataupun yang still tak dapat quarters tu duduk kat sini kan. Padahal quarters tu kosong, tak ada orang duduk kot. So quarters saya duduk tu berdepan lah dengan satu padang bola yang besar. So malam tu kita orang tidur lah macam biasa. Merasalah saya ni tidur dekat atas katil yang sangat-sangat empuk kata dia. Yang katil askar punya katil kata dia, katil askar empuk ke? Kata abang dengarnya katil askar keras kata dia kan. Okey, kita terus cerita. Yang kurus macam saya ni memanglah orang kata badan dengan katil tu ngam-ngam je lah. Tapi kalau yang badan tu agak besar sikit, memang tak muat lah katil tu. Tapi itulah, korang fikir tidur kat rumah yang dah lama ditinggalkan dan tak berpenghuni ni, nyenyak ke tidur? Kan. Untuk korang yang tertanya-tanya lah kat mana quarters tu semua kan, semua kejadian ni berlaku dekat Ipoh. Jalan nak menghala ke bandar ni, kiri kanan tu kan ada kem askar kan, kiri kanan. Lepas traffic light tu ada kiri kanan tu kem askar. Mesti tahu keadaan kat situ macam mana. Keadaan yang macam gua diterokai kata dia. Seram kan. So salah satu dekat situ lah dia punya tempat yang kami buat camp ni. Quarters tu betul-betul tepi jalan tau. Korang memang boleh nampak lah quarters dia. Luaran dia memang nampak cantik, tapi dalaman dah macam masuk Highland Tower kata dia. Okey, baiklah, ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama untuk kali ini. Harap anda enjoy dengan kisah yang ini. Okey, saya nak sambung dengan kisah yang kedua. Harap anda stay tune and enjoy. Okay guys, untuk kisah yang kedua ni, ini kisah ni daripada penonton, daripada Yusman. Nama dia Yusman. Cik Yusman, Assalamualaikum Cik Yusman. So Cik Yusman daripada Singapura kata dia. Baiklah, kita terus dengan cerita dia. Assalamualaikum KSM kata dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saja Wakman nama dia. Saya mempunyai terlalu banyak pengalaman alam mistik kata dia. Daripada terserempak sampailah mengubati orang yang kena sampuk. Untuk sekarang ni saya nak kongsi pengalaman lah semasa menjalani khidmat negara ataupun national service. Sebab kalau kita dekat Malaysia ni kita biasa kena join PLKN kan. Tapi kalau di Singapura dia ada satu, nama dia lebih kurang dia sama macam PLKN juga, tapi dia nama dia National Service. Kita sambung balik pada cerita Cik Wakman ni. Okey, kejadian ni berlaku semasa saya dalam latihan 3 bulan, iaitu BMT, Basic Military Training di Nee Soon Camp dekat tu. Dan pada waktu tu lah enlistment pada bulan Julai, dan saya masih ingat lagi kejadian berlaku ni waktu Ghost Month ataupun orang kata Hungry Ghost Festival, bulan hantu lah. Masa kita baru pulang daripada cuti hujung minggu tu, selepas roll call ataupun briefing, platoon sergeant telah pun memberitahu yang ada seorang recruit telah bunuh diri kata dia sewaktu cuti hujung minggu tu. Wow. Kan, bila kita disuruh kembali ke bank ni, ataupun ada kepatut sarjan ni bilang yang rohnya ni mungkin akan datang balik lah. Sebab sekarang ni bulan
hantu, kata dia. Jadi kita orang semua ni waktu tu dengar Kak Sarjan cakap macam tu, mungkin fikir saja ni sekadar main-main je lah kan, nak nakut-nakutkan kita orang. Jadi kita orang ni semua ketawakan je lah apa yang Sarjan ni cakap. So pada malam hari tu jugalah, dalam pukul 3 pagi macam tu, buddy saya ataupun partner saya lah telah kejutkan saya untuk temankan dia pergi ke tandas, kata dia. Sewaktu saya berjalan ikut buddy saya ni, saya adalah jenguk ke tingkat 2. Sewaktu tu saya berada dekat tingkat 4 tau. Dekat tingkat 2 tu saya terperasan yang ada seorang rekrut tengah nak tanggalkan boot dia tau. Dan masa tu saya perasan yang dia memang masih lagi dalam half uniform. Tapi tak ingat apa-apalah. Saya pun teruskan perjalanan ke tandas. Orang kata tak naklah berfikiran negatif, ataupun saya masih lagi berhusnuzon lah waktu tu. Saya pun teruslah jalan menemankan buddy saya ni pergi ke tandas waktu tu. Tetapi saya toleh lagi kali kedua untuk lihat lagi tau. Dan rekrut tu ataupun orang yang saya nampak tadi tu masih ada lagi kat situ. Dan selepas itu barulah saya tersedar yang bunk section tu kosong sebenarnya tau. Dan tak ada rekrut yang menginap dekat tingkat 2 tu tau. Dan pada masa saya tengok kali ketiga ke tempat tu, saya nampak tau rekrut tu pelan-pelan tau menolehkan kepala dia untuk tengok saya. Dan bila saya sedarnya, dengan cepat saya pergi ke tandas tu. Saya suruh buddy saya tadi, cepat kita settlekan cepat, selesaikan apa yang sepatutnya dia nak selesaikan cepat. Dan bila dia tu keluar daripada tandas, saya suruh dia cepat, jom kita balik ke bilik, balik ke bank cepat. Dan dia yang ataupun buddy saya waktu tu dia macam, alamak, kenapa kau ni kan? Dia tanya lah kan. Tapi waktu tu saya cuma cakap lah pada dia tu, dah lah cepat. Macam tu lah, saya just cakap cepat je. Bila sampai dekat bank ni, saya terus baring. Dan pada paginya, buddy saya tadi tanya lagi, kenapa tadi? Dan saya suruh dia cepat, kata dia malam tadi kan. Dan bila saya ceritakan apa yang saya nampak pada buddy saya ni, buddy saya terus meremang, kata dia kan. Dekat kem-kem tentera Singapura ni memanglah cerita-cerita macam ni sering kedengaran tau. Dan ini adalah salah satu pengalaman saya, kata dia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada kali ini. Saya nak sambung tentang kisah kali ini tentang pengalaman Abang Askar pula. Kita terus dengan cerita yang ketiga. So korang stay tune. Macam KSM katakan tadi, untuk kisah yang ketiga ni, kisah ni tentang pengalaman seorang askar lah, Cik Askar ni. Terima kasih kepada Abang Askar. Baiklah, kita terus dengan cerita yang ketiga berkenaan dengan Abang Askar ni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nak kongsikan pengalaman-pengalaman yang diceritakan kepada saya oleh bapa mertua saya sendiri, kata dia. Dan ini adalah kisah yang betul ya. Maksudnya kisah benar lah. Pengalaman yang original, tak ada tipu-tipu punya. Yalah, berdasarkan pengalaman bapa mertua saya ni sepanjang berkhidmat dengan angkatan tentera lah di era insurgensi pada tahun 70-an sehingga tahun 80-an dahulu. Beliau ni ataupun bapa mertua saya ni berkhidmat di dalam batalion infanteri, kata dia, yang banyak menghabiskan masanya ni berburu dan bertempur dengan pengganas komunis ni di dalam hutan belantara sehinggalah berbulan-bulan lamanya. Jadi untuk makluman semualah, bapa mertua saya ni juga boleh dikatakan memiliki sedikit kepandaian dalam hal-hal berkaitan dengan ilmu-ilmu yang tidak diajar di sekolah maupun universiti. Okeylah, di sini saya nak ceritakan sedikitlah kisah yang pernah bapa mertua saya ni kongsikan kepada saya. Salam perkenalan lah. Ada satu kisah ni di mana sewaktu platoon dululah, aku ataupun dalam cerita ni saya membahasakan diri saya sebagai bapa mertua dia lah, senang cerita, senang faham, insya-Allah. Diarahkan untuk menjejak pergerakan pengganas komunis di hutan Belum dekat Perak sana pada awal 80-an dulu. Dan kami ni telah bergerak dalam hutan belantara ni yang sangat tebal tau, selama lebih kurang dalam 6 hari, sehinggalah pada hari yang ke-7 macam tu berlakulah satu demi satu insiden yang menguji kekuatan iman dan mental setiap orang
anggota-anggota dalam kumpulan kami ni lah. Jadi kami telah mendapat arahan untuk berhenti tau dan berehat, tapi kekal dalam keadaan orang kata bersiap sedia lah sentiasa. Jadi selepas kira-kira dalam 20 minit macam tu, ketua platoon kami ni yang berpangkat Lieutenant Muda, saya panggil, saya letakkan kat sini Lieutenant Muda ni LT je jadi senang kita short form je, telah pun memanggil semua ketua-ketua section dan sarjan, dan sarjan pula kita letak SJN Sergeant Platoon kat situ. Dan masa tu lah saya ni selaku corporal telah berkumpul untuk mendengar arahan daripada diorang lah dengan muka yang agak resah waktu tu. Diorang ni ataupun LT ni meminta semua antara kami ni melihat ke jam tangan masing-masing waktu tu. Dan alangkah terkejutnya kita orang semua waktu tu, anggota ni, jam dekat tangan kita orang masa tu seperti macam gila tau, menggila. Sebab jarum tu bergerak tak tentu arah, berpusing mengarah, berpusing-pusing lah macam tu kan. Malah ada yang bergerak ke belakang pun dari jam tu. Dan menurut LT kompas juga tak dapat digunakan tu waktu tu. Dan lebih merisaukan LT sewaktu beliau nak berhubung dengan markas TEK untuk memberi laporan dalam radio tentera tu, kedengaran suara orang-orang macam dalam keadaan marah-marah tau, tapi menggunakan dalam bahasa Melayu lama macam tu. Dengan tidak semena-mena, ketika LT ni tengah bercerita ataupun memberikan arahan pada kami ni, bau-bauan yang sangat wangi mula menisuk ke hidung kita orang semua. Waktu tu lah Sarjan Platoon SJN ni meminta kebenaran daripada LT ni untuk take over situasi ni waktu ni. Dan dia terus mengajak saya untuk membuat pagar di keliling lokasi diorang ni lah, lokasi yang kita orang nak berkemah ni lah. Sambil kami ni bergerak ke setiap kedudukan nak memagar kawasan tu lah, mulut kami ni tak berhenti-henti tau baca doa-doa peninding sambil mengarahkan anggota-anggota ni agar duduk rapat-rapat dan berwaspada lah. Dan ketika itu jugalah saya tengok mulut anggota-anggota dalam kumpulan kami ni semua dah tengah sibuk berkumat kamit jugalah, samalah membaca doa-doa dengan ayat suci, ayat pendinding, semua baca. Tak kurang juga yang bukan beragama Islam pun sama. Mereka juga dilihat berdoa lah. Diorang doa dengan cara diorang lah, cara diorang berdoa, kerana mereka juga sedar akan sesuatu yang pelik sedang berlaku ketika itu. Dan selesai saya dengan saja ni memagar kawasan ataupun kedudukan kami waktu tu, tiba-tiba LT ni bersuara, "Jen, kabus Jen." Kali ni datang pula kabus guys. Yang datang entah daripada mana mengelilingi kawasan kedudukan kita orang waktu tu. Tapi yang peliknya, kabus tu macam tak dapat masuk ke dalam lokasi kita orang tau. Bau-bau yang wangi tadi terus bertukar tau, menjadi bau yang busuk yang amat tau. Angin yang kuat tiba-tiba membadai, macam tiba-tiba macam nak jadi ribut taufan macam tu. Angin kuat betul, seperti dalam keadaan ribut lah macam tu kan. Dan boleh juga dikatakan lah, suasana waktu tu macam orang kata dah nak jadi ribut punya suasana, dengan ribut nak melanda tau. Namun waktu tu langit pula tak pula gelap tau. Namun apa yang lebih menghairankan lagi, kabus-kabus tadi seperti tidak terkena angin yang kuat ni. Padahal kan keliling kawasan saya tadi tu penuh dengan kabus kan. Tapi bila angin tiup, memang angin kencang, pokok pun goyang, tapi kabus tu stay je kat situ, macam tak kena langsung tau. Dan setelah agak lama tau, keadaan jadi yang tadi tu tak juga surut-surut macam tu lah. Sarjan pun mengarahkan kami agar buat tak tahu je. Orang kata dah buat tak tahu je dan bersiap untuk bermalam kat situ, kata dia. Fuyo kan. Menjelang malam hinggalah ke subuh, tak adalah sebarang kejadian yang tak diingini berlaku ke atas anggota kami tau, kecuali gangguan-gangguan biasa seperti suara-suara orang seakan-akan sedang marah, macam bunyi orang menyanyi-nyanyi pun ada. Ada juga yang macam bergurindam, menangis. Ada juga bunyi gendang pun ada, gedung-gedung macam tu lah, yang menjadi orang kata peneman kita orang pada malam tu lah, sehinggalah ke pagi. Dan malam tu lah saya memang confirm lah, memang pasti sangat-sangat tak ada seorang pun anggota yang dapat tidur ataupun yang mampu untuk tidur dalam keadaan macam tu tau, kecuali seorang je.
kecuali sarjan saya yang selamba je tidur dengan nyenyak sehinggalah ke pagi menjelang ni. Fuyo. Dan saya tahu yang ketika ni sarjan ni bukan tidur biasa-biasa, dia tidur adalah tu yang dia buat tu kan. Kabus dengan bau-bau busuk tadi, bau wangi tadi tu telah menghilang tau sampai ke pagi tu. Dan sarjan pun dah terlalu beritahu pada lieutenant muda ni, LT ni, yang semuanya sudah pun selesai dan selamat. Dan kami dah dibenarkan untuk terus bergerak. Dan saya lihat jarum kat jam waktu tu dengan kompas pun dah bergerak macam biasa dah. Bila pagi je semua dah normal balik lah. Dan pagi tu juga buat pertama kali ni lah, radio juga dapat digunakan. Radio yang dia orang buat macam tu lah kan, boleh guna lah. Dan saya lihat teruk LT saya kena bambu tau dengan pengawal-pengawal dekat markas tech tu. Dan setelah semalaman dia orang tak dapat berhubung dengan kita orang waktu tu. Dan setelah kira-kira 5 hari tau selepas kejadian tu, kawasan gondaan kami ni telah di take over oleh pelatun lain dan kami telah diarah kembali ke markas tech. Dan sewaktu pelatun kami sedang mencuci-cuci senjata untuk dipulangkan, LT ni bertanyakan kepada sarjan dan tentang kejadian yang berlaku tempoh hari tu. Macam mana sarjan boleh tahu semuanya dah selamat dan dibenarkan untuk bergerak pada paginya tu? Pada masa ni lah muka sarjan berubah tau. Dahi dia tu berkerut macam marah lah kan, sambil memanggil beberapa orang anggota yang saya lihat ni adalah anggota-anggota yang boleh dikatakan fresh daripada pusat asal latihan lah. Setiap seorang daripada mereka ni telah ditanya oleh sarjan tau, sama ada mereka ada membuat sekian-sekian kesalahan tak pada waktu yang kita orang berada dekat lokasi tu lah. Dan mereka ni pun mengaku ada, orang kata ada buat, kata dia. Dan menurut sarjan ni sepanjang perjalanan mereka ni sepanjang perjalanan tu orang kata dah dibagikan nasihat tapi tak dengar, tak mengikut nasihat yang telah diberikan sebelum kami masuk ke dalam hutan dulu. Mereka ni orang kata punca lah kan, punca membuat ona. Ada yang membuang air kecil dan besar kat satu tempat yang salah. Malah ada juga yang bermulut celupar sewaktu dalam hutan tu. Ini pantang ni kan. Kemudian saya pun bertanyakanlah kepada sarjan tentang apa yang berlaku semasa sarjan tengah tidur ni. Dan menurut sarjan ni dia ni telah cuba berhubung dengan ketua hutan tersebut. Dan sewaktu itulah sarjan ni ditunjukkan benda-benda yang anggota tadi buat ataupun kesalahan-kesalahan yang anggota baru tadi buat. Menurut sarjan lagi lah, pelatun mereka ni amat bernasib baik tau, kerana benda tu sudi memaafkan kesalahan mereka. Namun begitulah, menurut sarjan ni mereka ni dilepaskan berserta dengan amaran. Kata dia, jika anggota yang telah dimaafkan tu melakukan lagi kesalahan, maka memang buruklah padanya pada diorang ni. Yang mana menurut sarjan lah, mereka jika berulang mereka ni mungkin akan disorokkan ataupun ditimpa sesuatu yang buruk, kata dia. Namun bagi ketua pelatun kami LT, inilah pengalaman pertama yang dialaminya. Dan sejak mula memimpin pelatun ini 6 bulan yang lalu, begitu jugalah dengan anggota-anggota freshman yang baru tamat latihan asas ni. Namun ini bukan bererti sebuah pengalaman yang buruk lah, kerana jika dilihat betul-betul, ini adalah satu pengalaman yang amat-amat berguna dan membuatkan kami semua ni sentiasa beringat semasa dalam hutan yang tebal ni bukan saja ada musuh, malah ada penghuni-penghuninya yang lain. Dan ini adalah pengalaman yang ayah mertua saya pernah lalui sepanjang dianya berkhidmat dengan tentera Malaysia. Ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir. Harap anda enjoy dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada hari ini. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua adalah amat-amat dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.